Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Okey, hari ini kita nak sambung tajuk koinsuran dalam insurans kesihatan. Ini dalam bab 3. Okey. Koinsuran dalam kontrak insurans kesihatan. Koinsuran ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Dalam fasal ini, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible sekiranya ada. Okey. Sebagai contoh, penyertaan peratusan koinsuran 80-20 bermaksud syarikat insurans menanggung 80% daripada kos perubatan yang dilindungi oleh polisi dan 20% akan ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, maksudnya tadi, maksudnya kalau koinsuran dalam perubatan, maksudnya syarikat akan menanggung 80% manakala pemegang polisi akan menanggung 20% mengikut kontrak yang telah ditandatangani. Okey. Kita lihat contoh 7 dalam buku teks. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan fasal penyertaan peratusan koinsuran ialah 75-25 dalam polisinya. Okey, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Dekat sini deductible ialah 500 dan peratusan koinsuran dia ialah 2575 di mana syarikat akan menanggung 75% dan pemegang polisi akan menanggung 25%. Jadi dekat sini dia hendak hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan berjumlah RM20,600. Okey, sebelum kita buat penyelesaian yang Puan Chen tadi, okey, terdapat perbezaan. Sebenarnya deductible dan koinsuran adalah berbeza. Okey, apakah perbezaannya? Deductible ialah suatu jumlah yang mesti dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Okey, yang ni maksudnya deductible ni pemegang polisi mesti bayar. Manakala koinsuran ialah perkongsian kos dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu daripada kerugian bersama dengan syarikat insurans. Dia share lah daripada daripada kerugian yang dia alami, dia akan share mengikut peratusan koinsuran yang telah dipersetujui. Okey, kita lihat penyelesaian Puan Chen tadi. Jadi kos perubatan selepas deductible. Yang ni mesti tolak sebab dia ada deductible. So RM20,600 tolak dengan RM500. Jadi RM20,100 kos perubatan selepas deductible. Okey, kemudian bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah 75%. Tadi dekat soalan 75-25. Okey, 75% darabkan dengan 20%, 20,100. Jadi bayaran yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah RM15,075. Manakala bayaran kos yang ditanggung oleh Puan Chen ialah 25% darabkan dengan 20,100 tambah dengan deductible. Deductible Puan Chen memang mesti bayar. Jadi Puan Chen
bayaran yang kos yang ditanggung oleh Puan Chen ialah RM5,525. Ataupun ada satu cara yang lebih mudah, kos perubatan selepas deductible ialah RM20,100, tolakkan dengan RM15,075. Jadi awak akan dapat jawapan dia sama juga dengan RM5,525. Okey, itu ialah cara lain lah. Okey, kita lihat contoh 8. Jasnita ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Dia membuat perbandingan faedah bagi pelan polisi daripada dua syarikat iaitu XX dan YY. Okey, kita lihat dekat sini syarikat insurans XX dan syarikat insurans YY. Had tahunan keseluruhan sama RM50,000. Okey, kemudian bilik hospital dan makanan ialah syarikat insurans XX ialah 160 dan maksimum dia ialah selama 365 hari, maksudnya setahun lah. Tapi YY maksimum hanya 200 hari setahun. Okey, kemudian unit rawatan rapi mengikut charge yang dikenakan. Okey, maksimum 90 hari setahun. Manakala syarikat YY hanya RM400. Maksimum 90 hari setahun. Cukup ke? Okey. Jadi allowance tunai harian di hospital kerajaan dia dapat 100, maksimum 365 sehari. 365 hari setahun. Okey, kemudian YY RM50, maksimum 200 hari setahun. Dan premium tahunan yang perlu dibayar untuk syarikat XX ni ialah RM506.02 sen. Manakala YY ialah RM637.02 sen. Okey, soalan. Berdasarkan jadual tersebut, pelan polisi insurans yang manakah lebih baik untuk Jasnita? Justifikasikan jawapan anda. Okey. Penyelesaian, kita tengok pelan polisi XX adalah lebih baik kerana walaupun kedua-duanya memberikan had tahunan keseluruhan yang sama iaitu RM50,000, tapi premium tahunan bagi XX adalah lebih kecil berbanding dengan YY. Selain itu, faedah yang ditawarkan juga adalah lebih baik dari segi tempoh perlindungan iaitu XX 365 hari setahun. 1 tahun lah. Okey, manakala YY hanya 200 hari setahun. Kemudian kemudian kita lihat iaitu sepanjang tahun tempoh perlindungan iaitu sepanjang tahun bagi bilik hospital dan makanan. Okey. Allowance tunai harian di hospital kerajaan juga berbeza. Tambahan lagi, tiada had perlindungan bagi unit rawatan rapi kerana pampasan dibayar mengikut charge rawatan yang dikenakan kepada pemegang polisi berbanding dengan YY yang mempunyai had hanya RM400 bagi tempoh perlindungan yang sama. Maksudnya, kalau kita dapatkan rawatan di ICU, ICU barang-barang dia, alatan-alatan dia sangat mahal. Cukup ke dengan RM400? Jadi, jawapan kita ialah pelan polisi XX yang lebih baik berbanding dengan pelan polisi YY. Okey, saya harap awak semua faham. Okey, jika ada sebarang pertanyaan boleh PM saya. Okey, Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.